Masa tua tak ada artilah. Lebih kalau dah tua bangka sampai 100 tahun, 120 tahun, makan udang goreng dah tak larat. Makan daging begitu sedap dah tak larat. Gigi dah gugur. Kulit dah kendu. Selera dah berubah. Yang manis dah jadi payau. Yang sedap dah jadi kelat. Dah jadi pahit. Walau ada tokoh besar, seronok, BMW, tiga batu saya diempah-empah dek BMW dah sakit pinggang. Dah 100 tahun, walau naik BMW 3 batu ya dah sakit pinggang. Orang dah tak nak. Kalau orang nak pun dah 150 tahun kalau orang nak dengan kita. Ada orang muda, 20 tahun. Perempuan 20 tahun jatuh cinta kepada kita. Kita umur 150 tahun. Tak boleh buat apa-apa. Tengok, saya dah tengok. Tergebil. Tak boleh buat apa-apa. Dah tua bangka. Apa lain dah? Enak. Tetapi kalau di syurga, Masya Allah. Tak ada menempuh zaman kanak-kanak. Tak ada menempuh zaman tua. Zaman muda remaja sepanjang masa. Tosah nak mati. Sakit macam gigit semut pun tak ada lagi. Tak hebat ke? Dalam Quran dikatakan ma tashtahihil anfus. Apa yang dicita-cita oleh hati, apa yang dia mahu oleh hati. Keingat saja hati, ada je di depan. Keingat nak makan sati, ada ya sati. Siapa buat pun tak tahu, siapa layu, siapa bakar pun tak tahu. Bukan macam sati dunia sakit juga perut, jemu juga, kejamban juga, sati akhirat lah macam mana wallahu alam. Tak ingat kereta, ada kereta. Main ke? Tinggal nak terbang boleh terbang. Itu baru Superman, Batman. Ini di dunia ada Superman, Batman, Temerang itu kartun punya cerita. Boleh percaya kita Batman, Superman. Kalau adalah buku-buku kita itu di sana. Apa nak ada? Tak ingat nak naik kapal terbang? Ada je. Bila datang kapal terbang? Boleh bercakap. Sila naik tuan. Boleh bercakap. Sila naik tuan, kata dia. Kemudian kapal terbang di akhirat. Niat saja kita nak turun mana-mana. Dia tahu saja. Dia turun. Tak jatuh-jatuh. Kapal terbang dunia biasa jatuh. Kapal terbang akhirat tak jatuh-jatuh. Tapi boleh jadi barangkali ada setengah orang tu kendak dia luar biasa pada orang. Sedangkan di akhirat itu dalam Quran yang saya baca tadi, mata tashtahihil anfus, apa yang dicita-cita oleh hati dapat. Boleh jadi ada orang yang kendaknya luar biasa. Tuhan, aku nak rasa bagaimana kapal terbang akhirat ini jatuh. Pop, jatuh, sedap pula. Kapal terbang syurga jatuh pun sedap. Kapal terbang dunia ini tak sah jatuh. Naik tak jatuh pun tak sedap. Ingat sedap kan naik kapal terbang? Lebih-lebih kita tak pernah naik kapal terbang. Baru sekali dua naik kapal terbang. Macam mana bunyi enjin kapal terbang, itulah dada kita. Bila nak jatuh, bila nak jatuh, bila nak jatuh, bila begitu dia. Sama dengan enjin kapal terbang. Punya takut dalam seronok tu. Kalau tak naik kapal terbang. Begitu tak ada aman melainkan orang yang kuat iman saja. Kalau orang tak kuat iman, Allah tak ada aman bila nak jatuh. Bila jatuh saja memang tak nampaklah isteri lagi. Tak tengok isteri lagi, tak tengok anak lagi, tak tengok kawan lagi, tak ada apa benda boleh buat dah. Matilah pada adatnya. Tapi kapal terbang di syurga jatuh pun sedap. Sama ke dengan nikmat? Jauh. Tak silap saya, paling-paling koman orang yang salih itu orang yang salih yang biasa saja. Tak silap saya 70 orang isteri dia. Kalau yang orang mukarrabin bukan 70, mungkin ribuan. Bidadari, bukan macam ratu cantik ni. Ratu cantik dunia ni macam cantik sekalipun kentut juga, kentut tak? Kentut. Busuk juga kentutnya, kadang-kadang kentutnya lebih busuk daripada kentut kita.
Berhingus juga, berselemo juga, dia sakit juga. Kejamban juga. Itu pun cantik tu bukan semua orang ikhtiar cantik. Tuan Hakim ikhtiar dia cantik boleh jadi, barangkali dah rasuah tak apa. Sebelum dia jadi hakim, barangkali tak apa-apa dia bagi. Dibagi mereka sebagai ratu cantik. Kalau semua dunia ni mau hukum dia, barangkali tak cantik tadi tak. Cuma hakim ikhtiar dia ratu cantik. Orang ramai belum tentu ukur dia ratu cantik. Sana ratu cantik bidadari di akhirat tu. Masya Allah, cantik dia. Dia punya sum-sum itu boleh nampak. Boleh dapat lihat dia di luar, daripada betis yang di luar. Macam air ni di dalam balang ni. Boleh nampak daripada luar. Taat setia dengan suami dia. Tak kentut, tak berak lagi. Tak tua-tua, cantik semacam masa. Jauh. Kan jauh bezanya dengan isteri-isteri kita. Itu pun isteri kita pun kita sayang juga. Walaupun tak sejauh mana kan. Ini isteri-isteri di akhirat, di syurga. Jangan banding dengan isteri kita. Jauh lah. Sebab itu siapa-siapa dah jadi isteri orang, janganlah ek-ek sangat. Mana nak sama dengan bidadari. Sebab itu jangan banyak tuah jadi isteri. Taat saja patuh kepada Allah. InsyaAllah nanti dia menjadi pemaisuri kepada bidadari. Hebat. Kan jauh. Sebab itu kalau orang tahu hakikat penderitaan di akhirat, senang dia berhadapan dengan penderitaan dunia. Rasa kecil. Orang kata, alah rasa kecil. Dalam dia beribadah tu orang kata, kolot, ortodok, alah kecil. Kerana dia tahu, penderitaan akhirat lebih hebat. Orang kata ortodok, alah ringan saja. Dia tahu neraka lebih hebat. Sakit payah, sejuk, ambil uduk, sejuk nak sembahyang. Terketak-ketak waktu pagi nak sembahyang subuh. Alah itu sakit sikit sangat. Tak terasa sakit. Tak terasa sejuk kerana memandangkan penderitaan di akhirat. Tapi kita tak pernah bayang-bayangkan penderitaan di akhirat. Sejuk menggigil waktu subuh tu rasa teruk sangat lah. Sakit gigi, sakit bisul, darah tinggi. Takkan sampai kita kurbankan ibadah, sampai kita meninggalkan sembahyang. Tak ada. Kalau kita memandangkan penderitaan neraka lebih berat daripada sakit gigi, daripada bisul, daripada darah tinggi, daripada kencing manis. Susah juga ya. Nak buat itu cerita, bukan pengalaman kan? Kan bukan pengalaman saya. Saudara-saudari mendengar pun bukan pengalaman saudara-saudari. Susah juga ya nak faham dia. Susah. Saya buat cerita macam ni lah untuk mudah faham. Bagaimana kita akan rasa ringan penderitaan dunia manakala kita ingat penderitaan akhirat yang lebih hebat. Berbanding macam ni. Kalau di dunia ini kita berhadapan dengan dua penderitaan, dua perkara yang berbahaya. Satu masa lipan yang panjang yang merah tu betul-betul di ujung kaki kita. Dengan masa yang sama tapi agak jauh sikit, lebih kurang 5-6 depa. Singa yang begitu galak, yang garang. Agak macam mana lah agak? Kalau benarlah berlaku dalam kehidupan kita, dalam satu masa, lipan betul-betul dekat ujung kaki kita. Masa yang sama cuma agak jauh sikit. Dalam jarak 5-6 depa ada singa yang begitu garang yang nak menerkam kita. Agak macam mana agak? Kalau orang yang cerdik, orang yang ada akal, hilang takut dengan lipan. Tak usah hilang takut, ingat ke lipan pun tidak. Fikir, singa. Dia tahu singa tak usah makan. Dicengkam dengan kuku pun boleh mati. Tak usah dimakan. Dia akan lupa nanti lipan. Walaupun lipan dah naik, dah menjala sampai paha dia, dah digigit 2-3 kali, terlupa, tak fikir, dah tak rasa sakit. Menang singa. Masa itu silat lincah ke silat apa, silat gayung nak gunakan. Macam mana ni, macam ni. Singa. Dia tahu singa tak usah makan. Singa tekan dengan kuku dia pun boleh mati. Kerana memandangkan membahaya singa amat hebat, lupa dia membahaya lipan. Walaupun lipan dah gigit dia. Itu dia. Tetapi kalau orang yang bodoh, orang yang jahil, dia nampak singa jauh. 5-6 depa. Lipan ni dekat. Lipan tak jadi gigit, singa faham dia. Itu perbandingan. Perbandingan nikmat akhirat dengan nikmat dunia pula.